Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazalinho Unity Channel. Nur Jazlan patut gesa Akmal mohon maaf, bukan ejek DAP. Itu laporan paling panas hari ini daripada Malaysia kini. Apakah tindakan Nur Jazlan sehingga dianggap mengejek DAP? Pilihan raya PRK Dun Mahkota tidak lama lagi, yaitu pada 28 September ini. Kenapa perkara ini semakin hari semakin hangat? Bukankah ianya harus sudah berhenti seperti yang dinyatakan oleh Zahid Hamidi? Kelantangan beberapa orang pemimpin UMNO dilihat oleh netizen sebagai bersifat sombong dan lupa diri. UMNO Johor seharusnya meminta Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh memohon maaf secara terbuka atas kenyataannya yang menyinggung perasaan terhadap masyarakat Cina Malaysia jika mahu memenangi pilihan raya kecil DUN ini, kata ahli jawatan kuasa pusat DAP Lee Chin Chen. Menurutnya, UMNO Johor perlu bersifat pragmatik dalam berinteraksi dengan pengundi, bukannya memperburuk keadaan dengan menabur perpecahan melalui sindiran, label dan tuduhan. UMNO sepatutnya bermuhasabah diri terhadap sikap anggotanya dan berhenti menuding jari menyalahkan pengundi Cina dan DAP. Jika timbalan pengerusi BN Johor Nur Jazlan Mohammed bersedia turun padang dan mendengar pandangan ikhlas pengundi Cina di Johor tentang Akmal, dia akan segera memahami mengapa suasana pilihan raya kali ini begitu tegang, katanya pada kenyataan hari ini. Lee berkata demikian selepas Nur Jazlan menulis di Facebook yang menekan DAP untuk memastikan pengundi Cina keluar mengundi PRK Mahkota pada Sabtu ini, sambil menyindir tugas itu mudah untuk DAP dan rangkaian laskar cybernya. Nur Jazlan juga mendakwa sekumpulan pengundi Cina bertindak secara oportunis dalam membuat pilihan dan jika mereka tidak dapat dipengaruhi oleh calon BN yang berkeupayaan berbahasa Cina, Syed Hussein Syed Abdullah, mungkin bermaksud mereka tidak berminat untuk mengundi calon bukan Cina. Menolak tuduhan Nur Jazlan, Lee mendakwa jika pengundi Cina tidak keluar mengundi, sebab utamanya kerana kelakuan ekstrim Akmal dan bukannya faktor-faktor yang disebut Nur Jazlan. Walaupun DAP mendapat sokongan meluas dalam kalangan masyarakat Cina, pengundi Cina tidak pernah menjadi deposit tetap bagi mana-mana parti politik. Mereka membuat penilaian sendiri dan pada PRK Mahkota ini, punca jelas ketidakpuasan hati disebabkan retorik perkauman Akmal, tambahnya. Lee turut menafikan dakwaan Nur Jazlan, pengundi Cina tidak berminat untuk mengundi calon bukan Cina. Sebagai contoh, katanya, UMNO dan DAP telah berjaya bekerjasama pada PRK dan pilihan raya negeri tahun lalu. Dengan ramai pengundi Cina, tiada masalah mengundi calon bukan Cina. Pada PRK Mahkota, Syed Hussein yang juga Ketua Pemuda UMNO Kluang dan bekas pelajar sekolah vernacular Cina berhadapan dengan calon Perikatan Nasional Muhammad Haizan Jafar dalam satu pertembungan 1-1. Sekitar 35% pengundi Cina di Mahkota, 54% Melayu dan 8% India. Undi masyarakat Cina berpotensi menentukan kemenangan BN dalam mempertahankan kerusi tersebut dan terdapat kebimbangan peratusan keluar mengundi dalam kalangan komuniti itu mungkin rendah. Salah satu faktor utamanya kerana tidak puas hati dengan serangan Akmal terhadap naib pengerusi DAP Teresa Kok mengenai isu sijil halal. Sebelum ini, Kok yang juga ahli Parlimen Seputih disiasat berhubung kenyataannya mengenai cadangan mewajibkan pensijilan halal ke atas syarikat restoran dan syarikat makanan yang tidak menghidangkan daging babi dan alkohol. Antara lain, Kok berkata,
Cadangan itu bakal membebankan peniaga termasuk orang Islam dan boleh menjejaskan imej Malaysia. Susulan itu, Akmal menggelarkan Teresa Cox sebagai nyonya tua dan memberi amaran supaya pemimpin DAP itu tidak mencampuri urusan berkaitan agama Islam. Dia juga secara sinis meminta kerajaan menyediakan logo non-halal untuk ditampal di dahi pemimpin DAP itu. Cox telah memberikan keterangan kepada pihak polis berhubung isu itu, namun menegaskan tiada keperluan untuk pihak berkuasa itu melakukan siasatan terhadapnya. Dia juga telah dipanggil ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC di Putrajaya untuk disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atas penyalahgunaan kemudahan rangkaian dan perkhidmatan rangkaian. Pada hari sama, Cox mengeluarkan surat tuntutan kepada Akmal bagi menuntut ganti rugi berjumlah 25 juta ringgit Malaysia. Dalam notis yang dihantar oleh peguamnya, Sangkara Nair and Partners, Cox mendakwa Akmal memutarbelit kenyataannya mengenai isu pensijilan halal. Pun begitu, Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zaid Hamidi pada 19 September menjelaskan pergeseran antara Ketua Pemuda UMNO dan Naib Pengerusi DAP berhubung isu pensijilan halal sudah reda. Zaid berkata dia sudah pun mengeluarkan kenyataan pada 18 September berkaitan pendirian kerajaan bahawa permohonan sijil halal kekal dibuat secara sukarela. Dah reda, tone down. Saya sendiri telah berjumpa dengan Dr. Akmal pada 14 September lepas bersama Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusuf, dan saya juga telah memberitahu Setiausaha Agung DAP Anthony Lok mengenai perkara itu. Jadi isu ini ditutup, kata Zahid Hamidi. Saudara-saudara sekalian, dengan adanya perkara seperti ini, persoalan pertama kita ialah mampukah Barisan Nasional memenangi kerusi tersebut. Dengan perkara seperti itu, kerana sebelum ini dalam pilihan raya yang lepas, Barisan Nasional hanya mampu meraih majoriti 5,166 undi sahaja. Tiada yang mustahil dalam pilihan raya kecil ini kerana Pakatan Harapan pada pilihan raya yang lepas telah pun mengumpul 11,445 undi. Inilah undi yang bakal akan menentukan kemenangan Barisan Nasional. Sekiranya 11,000 undi ini menyatakan undi protes, maka dikuatiri calon Barisan Nasional UMNO akan kalah dalam PRK Dun Mahkota. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.